Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi wala karihal kafirun wala karihal musyrikun wala karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih ucapkan tuan pengurusi, bagi tuan imam, imam satu dan barisan imam-imam yang ada, Ustaz Jawatankuasa Masjid Al-Muttaqin dan seterusnya, barisan kepimpinan tempatan di semua peringkat, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Bersyukur kita kepada Allah SWT kerana pada malam ini sekali lagi kita dapat bertemu muka di dalam majlis ilmu. Saya pun tak sangka dapat agak ngulang dalam tempoh berapa bulan sampai sini balik. Ikut kan, kalau ikut jadual patutnya lagi 2 tahun pun sampai sini kan, tapi awal okey lah kan. Alhamdulillah, dulu belakang tu tak berapa siap, kita tengok nampak dah hampir siap lah. Okay, Alhamdulillah, cantik ni kan. Jadi tajuk kita malam ni diberikan oleh pihak penganjur, di manakan ku cari ganti. Lain macam tajuk kan. Orang perempuan dah perasan dia, tapi bila di mana ku cari ganti ni, siapakah subjek matter dia kan. Jadi malam ini ada dua skop yang saya nak bawa. Di manakan ku cari ganti itu merujuk kepada yang pertama, junjungan besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana tidak ada tolak banding dan gantinya Nabi kita itu kan. Yang mana rugilah kita kalau kita memilih untuk berkasih-kasih sayang tu dengan selain daripada Nabi. Dan kalau kita sayang pun orang lain sebab kita nak ikut cara Nabi, untuk kaedah, barulah kita untung. Sambil menyolam minum air kan. Yang ini menyolam ya, air tak minum, tahan, sudah mati tahan kan. Yang nak minum lah, tak nak menyolam, mana nak datang air contohlah kan. Macam itulah kira. Sebab baginda Rasulullah SAW sayangkan kita. Malahan pernah sahabat tanya, siapa yang paling kau rindu ya Rasulullah? Rasulullah jawab, aku rindu umat akhir zaman. Kenapa pula? Kami depan mata kau ni. Yalah, dah depan mata, nak rindu apa? Tapi Nabi tak jawab macam itulah. Tapi Nabi kata, macam mana aku tak rindukan mereka, dengan tahap mereka boleh taat kepada Allah dan kepada aku, dengan tahap sekali pun mereka tidak berpeluang memandang wajah aku. Kita ni kan, semayang, kita ikut sunnah Nabi, mana yang kita buat lah kan. Dengan tahap kita percaya je setiap ustaz yang datang tu cerita pasal Nabi itu. Tengok tak pernah ni tau. Tak ada pun dalam hati kita, tidak ustaz ni teh bongak, yo ke Nabi macam tu, yo ke Nabi baik benar. Tak ada pun, kita yakin. Kita yakin mana dan kasih sayang kita kan. Terdapat dalam kisah bahawa seorang lelaki melihat sejenis makhluk yang amat mengerikan, lalu dia bertanya, siapakah engkau? Makhluk itu menjawab, akulah amalmu yang buruk. Lelaki itu bertanya, apakah caranya agar aku dapat selamat dari engkau? Makhluk itu menjawab dengan membaca selawat kepada Nabi SAW. Makhluk yang mengerikan itu menjawab. Rasulullah SAW bersabda, selawat kepadaku adalah nur atas titian. Barang siapa membaca selawat kepadaku pada hari Jumaat 80 kali, maka Allah akan mengampuni dosanya setahun. Dalam satu hadis diceritakan bahawa seorang lelaki tidak pernah membaca selawat kepada Nabi. Ada seorang lelaki tak pernah baca selawat kepada Nabi. Pada satu malam dia bermimpi melihat Nabi SAW. Baginda tidak menolehnya kan? Dia memandang, dia nampak Nabi baik tak reti, Nabi pandang tempat lain. Dia pun heran. Dia kata, wahai Rasulullah, apakah engkau marah kepadaku? Maka jawab Rasulullah, tidak. Lelaki itu bertanya lagi, mengapa engkau tidak memandangku? Maka jawab Rasulullah pada ketika itu, sesungguhnya aku tidak kenal akan engkau.
Macam mana pula kau tak kenal akan aku, macam mana pula kau tak kenal akan aku? Dengan tahap para ulama menyatakan bahawa engkau mengenali umatmu lebih daripada kau mengenali ibu bapamu sendiri. Macam mana pula kau tak kenal? Ulama-ulama semua sebut kau kenal umat kau lebih daripada kau kenal mak ayah kau. Maka kau menjawab, mereka benar. Cuma aku tidak kenal akan engkau kerana engkau tidak pernah berselawat kepadaku. Bila sebut macam tu, terkejutlah dia. Bila dia terjaga, menangis lah. Maka semenjak daripada itu, dia mewajibkan dirinya berselawat tak kurang 100 kali sehari kepada Nabi. Bila dia mewajibkan diri dia tu, selang beberapa kali, selang beberapa hari, beberapa minggu, tiba-tiba dia mimpi balik semula. Kali ni bertemu dengan Nabi. Nabi cakap apa? Sesungguhnya kali ini aku sudah kenal akan engkau. Makna dengan selawat tu, cerita tadi tu, kita kata sayang Nabi, kita kata kita suka benar lah nak ikut. Tapi masalahnya dengan tahap kita kadang-kadang sunnah Nabi pun borek nak buat kan? Ya baru lagi ni tengah mood Syawal lagi ni, mana 100 pejabat lah, tak habis-habis menterdarah ni, makan tak habis-habis. Hari ni ada ni tahun lepas, paling tahu tahun lepas. Tahun lepas dah habis sebulan ada ni tu. Tak cukup sebulan Syawal ni kat sana. La ilaha illallah. Masa bila lah penceramah tu nak puasa, contohlah ayat kan. Tak dapat nak puasa, pergi makan itulah tu. Kadang-kadang jadi macam itulah keadaan, alasan. Makan. Kan? Tapi sedangkan kita ni puasa sunat. Puasa sunat tu makna sunnah Nabi buat. Benar tu tak wajib dah, tapi sunnah Nabi, tanda kita sayang Nabi, kita hidupkan sunnah Nabi. Kita jangan lupa bulan puasa itu target kita la'allakum tattaqun, nak jadi orang bertakwa. Apa kayu ukur? Kayu ukur apa yang kita buat bulan puasa tu sampai raya masih buat lagi. Cuma tarawih tak buat lagi lah. Maksud sembahyang sunat dia buat, dia pun buat lagi sembahyang sunat. Tak kira lah sunat apa pun. Dia mengaji itu bulan puasa. Ni apa ngaji ada lagi. Kan? Sembahyang wajib tak tinggal. Bulan puasa punya baik Zuhur, Asar pun jaga. Sampailah Syawalnya masih lagi jaga. Rajin sedekah bulan puasa, sampainya pun rajin lagi sedekah. Nampak? Rajin bagi orang makan, masih lagi rajin bagi orang makan. Nampak? Macam tu keadaan Bolamah lambut dia bulan puasa sebab tak terdaya nak marah orang. Bulan puasa dah makan mula dia nak membaham orang. Pahala. Sabar dia. Tu. Jadi puasa tak ada payah nak buat puasa wajib. Dia dah habis masa. Sekarang ni puasa sunat. Boleh tak? Pun tak boleh. Puasa 6. Boleh tak? Puasa 6. Ada yang terlangsung nahu tak sampai buat dah. Tahun depan nampak kok ada. Kan? Tak dapat buat puasa Isnin Khamis, Isnin Khamis. Kan? Nabi sebut faman ahya bi sunnati faqad ahabbani. Nabi sebut barang siapa menghidupkan satu sunnahku maka dia sayangkan aku, dan barang siapa yang sayangkan aku akan bersama-sama dengan aku di dalam syurga. Kan? Tak dapat buat semua, jangan tinggal semua. Sebab Nabi sebut faman ahya, barang siapa menghidupkan satu sunnahku. Faman ahya bi sunnati, bukan Nabi barang siapa yang menghidupkan semua sunnahku, tak. Nabi sebut barang siapa menghidupkan satu sunnahku. Cuba pegang satu benda yang paling senang kita boleh buat. Kalau menterdarah lah. Makan buah tamar. Kan? Buah kurma, tak kisahlah buah kurma apa pun, yang penting buah tamar. Kita tu makan buah tamar ni sunnah Nabi. Kita memakanlah buah tamar. Nabi amal makan 3 biji, 7 biji. Kita bukan malah. Malah ada satu hadis Nabi kata barang siapa yang mengamalkan 7 biji buah tamar setiap hari akan dijauhkan daripadanya penyakit keracunan. Kan? Tak habis-habis hati canai. Habis mulalah roti tolu, roti topuk kan. Roti topuk lah macam kan elok masih roti tu. Diisi celah tiak dia pegang topuk.
Kita pun sadap betul, tak ada banding tu. Memanglah. Kan? Saya tak cakap sini dah, tempat lain. Kan? Jadi makna kata ruti tak habis. Sunnah Nabi tak diamal dah, ruti tak pernah tinggal. Apa kata kita lazim man pula? Puasa Isnin Khamis tak dapat baik kedua-dua baik satu pilih. Hari Khamis banyak bona kerja, baik ambil Isnin. Isnin senang puasa. Hari Khamis kerja banyak daripada siang sampai malam. Sebab malam tu payah nak konsentrate kepada baca Yasin. Jangan ingat ikan bukan tau. Saya sebut baca Yasin. Dah mula terangkit koning orang perempuan. Jangan jadi makna itu dia. Kita menghidupkan sunnah Nabi. Kemudian waktu yang lelaki tadi tiba-tiba dia yang dia mewajibkan diri dia 100 kali sehari tu kan, bila dia jumpa Nabi, Nabi sebut, sekarang aku telah kenal akan engkau dan aku syafaati engkau, iaitu kerana cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah SAW mengajak Ka'ab bin Ashraf beserta sahabat yang masuk Islam, mereka berkata, kami ini sebagai putera-putera Allah, tentu kami lebih menyintai Allah. Kerana Allah berfirman kepada Nabi-Nya, katakanlah, jika kamu mengasihi Allah, ikutlah aku, nescaya Allah akan mengasihi kamu dan mengampuni dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tanda menyintai Allah adalah mengikuti perintah-perintahnya, mendahulukan taat kepadanya, mencari redha-Nya. Adapun cinta Allah kepada hamba-Nya mukmin bererti memuji mereka, memberi pahala kepada mereka, mengampuni mereka serta memberi nikmat kepada mereka dengan rahmat, penjagaan dan taufiknya, bagi kekuatan kepada kita. Barang siapa mengaku 4 hal tanpa bukti 4 hal, pengakuannya adalah dusta. Barang siapa yang mengaku 4 hal tanpa bukti 4 hal, maka pengakuannya adalah dusta. Dia mengaku ompek tanpa ada bukti ompek tanpa bukti ompek, maka dia adalah dusta. Apakah dia? Siapa yang mengaku cinta Nabi SAW namun tidak menyukai ulama dan fuqara, maka pengakuannya tidak benar. 1. Lalu barang siapa mengaku takut akan pengakuannya tidak benar, barang siapa mengaku takut akan neraka tetapi tidak meninggalkan maksiat, tanda dia dusta. Dia kata dia takut neraka tapi maksiat selamba. Dan tak buat maksiat, dia fikir maksiat tu zina je. Urut refleksologi tak masuk tu. Tu tak apa dah, dia rabah-rabah belakang je. Tak sama je. Kan? Suruh bini kita urut. Ngado cari Thailand tu baik apa? Kan? Tak boleh tahan ustaz, pakaian yang seksi, suruh bini kita pakai sebiji macam Thailand tu. Apa susah kan? Balik kan macam tu pakai, dah tak pergi ke masjid dah lepas tu kan. Barang siapa mengaku cinta kepada Allah padahal dia mengeluh ketika ditimpa bala, maka pengakuannya adalah bohong. Barang siapa mengaku cinta syurga namun tidak taat, jelas dia bohong. Tak Dia ngaku, dia kata dia cinta syurga, dia nak masuk syurga, tapi dia tak taat, bohong. Dia ngaku cinta Nabi tapi tak suka pada ulama-ulama dan fuqara, bohong. Dia takut neraka, dia kata dia takut neraka tapi tak tinggalkan maksiat, bohong. Dan kemudian dia kata dia mengaku cinta kepada Allah tetapi mengeluh bila ditimpa bala, maka jelas pengakuannya juga adalah bohong. Sebab kita tahu tu sebab bila ada bala menimpa, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia accident, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia belum matilah tu. Orang kita ni tak boleh pula sebut innalillah tu kira mati je. Kan? Tapi janganlah marah dia. Kan? Kita ni innalillah ni maksudnya daripada Allah, terdatang kepada Allah, kita kembali macam tu ya. Jadi maknanya kalau dalam kes accident pun kena faham. Maknanya dia accident tu pun dengan izin Allah. Allah yang bagi sakit itu kat dia, jatuh tu kat dia. Mudah-mudahan Allah jugalah yang menyembuhkan dia. Faham? Faham. Macam tu lah tahu. Innalillahi wa inna raji'un. Dia belum mati lillah, bangang tu simpan sikit. Kita kat tu kan. Jangan macam tu kasar warna tu. Bangang jangan tunjuk kat orang kata. Tak. Kan? Yalah kita pun mula-mula lu tak tahu ya, kan?
Sebenarnya Rabi'ah pernah bersyair, engkau derhaka tetapi mengaku cinta padanya. Inilah keanehan zamanku. Jika benar engkau cinta, tentulah mentaatinya selalu. Pencinta akan taat pada kekasihnya. Tanda mahabbah adalah mengikuti dicintai dan tidak akan menentangnya. Dikatakan bahawa apabila unta sedang mabuk cinta, unta pun mabuk cinta. Unta. Atau dalam bahasa Jawa disebut sebagai camel. Kan? Kalau unta mabuk cinta, dia tak mau makan sampai 40 hari. Punya teruk unta ni. Dia dah syok pakai betina, unta betina kan. So, feeling ni. Tak mau dia makan. 40 hari tak makan sebab dia ada kan dekat bonggol tu dalam tu kan ada bekalan makanan air dalam tu. Tu dia relax je. Kan? Kalau dibebankan dengan barang yang berlipat kali ganda, dia tetap dia akan bau. Ketika hati dia asyik mengingat kekasihnya, maka dia tidak suka makan dan tidak merasa berat dia muati barang berlipat ganda. Itu demi cintanya. Jika demi cinta seekor unta mahu meninggalkan syahwatnya dan sanggup menanggung beban berat, adakah engkau telah meninggalkan syahwat diharamkan demi kerana Allah? Itu soalannya. Unta ni dia tak kira tau. Dia pikul je, jalan ni macam mana pun. Kan? Ya, sudahkah engkau meninggalkan makanan dan minuman kerana Allah? Apakah engkau telah sanggup mengikul kebaikan itu? Makan pengakuanmu adalah kosong belaka. Tidak berguna di dunia maupun di akhirat, di sisi makhluk ataupun di sisi Khalik. Kan? Sanggup tak kita? Kan? Kalau Nabi boleh hikit paut Nabi tu, letak batu keliling tu sebab nak tahan paut itu supaya tak ni kan. Kenapa kita? Kan? Habis pagi raya cuba tengok makan semacam ni. Lemang sajap sebatang-sebatang buluh balun. Sebuluh di balun. Kan? Dah makan toga. Lepas tu mulalah. Saya buat pertama kalinya tahun ni kena diarrhea raya kompak. Berpunca daripada anak kono dulu. Lepas tu saya kono pula. Aduh. Terlantar. Ui, lain macam ah. Tak pernah kono tu diarrhea tu cakap orang putih. Cakap kita cirit-birit. Terberak-berak dan bila air lah. Macam tu lah kira kan. Payah warna. Ada yang monong diarrhea atau apa tu kan. Kono cirit-birit. Teruk. Terlantar kan. Buat channel kan. Dah nak kono. Monong. Macam tu masa tu. Allah. Tu lah salah. Dah sakit ingat lagi Allah kan. Itulah dia. Orang kita macam tu lah. Termasuklah yang bercakapnya. Cakap orang ni dah. Samalah sendiri kan. Diceritakan dari Ali karamallahu wajhah, dia berkata, barang siapa merindukan syurga tentu akan cepat dan suka berbuat kebajikan. Mana kita ikut Nabi lah. Nabi baik kebajikan. Nabi kalau tolong orang tu lagi cepat daripada angin yang dikirim. Nabi tolong dan memang Nabi tolong. Kita pun sayang Nabi, kita pun ikut macam tu. Barang siapa takut kepada neraka, tentu dia akan tahan nafsunya dari segala keinginan. Dan barang siapa yakin akan mati, maka tidak akan begitu selera kepada kelazatan. Kalau dia yakin mati, dia tak akan terpedaya dengan kelazatan. Dunia ni sementara. Kalau kita baca surah Taha, ayat berapa tak ingat lah. Dalam surah Taha dan juga satu hadis Nabi pun ada sebut menggambarkan dunia tu. Dunia ni sebagai bunga. Dunia, janganlah kamu terpedaya dengan bunga. Bunga dunia ni. Bunga ni kenapa digambarkan dunia sebagai bunga? Sebab apa bunga? Bunga ni apa sifat cantik, wangi. Kan? Jadi kalau orang tu tak sabar, dia akan potik bunga tu. Bunga baru berputih, dipotik bunga tu, maka dia akan merancatkan pembangunan pokok tu. Akhirnya bila bunga tu dah tak ada, tinggal batangnya. Batang daun tadi pun mati. Akhirnya pokok tu tak ada nilai, buang je, menyomak je. Macam tu juga dengan hidup kita. Tapi kalau kita sabar tadi, bila bunga dah berputih sabar, mungkin daripada tu dia akan berkembang, silap-silap berbuah pula. Bila dah berbuah pula, kita dapatlah menuai hasil sebab dek kita sabar. Barang siapa yang meletakkan dunia sebagai matlamat hidupnya, nescaya dia akan tertipu. Letaklah dunia sebagai matlamat, confirm kena tipu.
Dan kalau Dan dapat lah duit 100,000 tu, Dan dah boleh relax. Ayat orang kita. Dapat lagi tak relax. Macam-macam nak diboli, macam-macam nak ni. Dunia semua, dunia. Macam kita tengok jawatan, itu semua tu bunga-bunga. Bunga memang nampak indah, bondo tu nampak indah. Kita dulu cakap, Dan kalau dapat kerja pembantu takbir je. Dan dapat kerja pembantu takbir ni, ya Allah, dia nak baik kenduri. Cukuplah, syukurlah. Ada kawan-kawan cakap, masa sebelum dapat kerja tu, kawan-kawan cakap, kau tak nak kau nanti boleh naik pangkat tu. Dan dapat tu pun dah untung. Cik, dapat jawatan, masuk dalam, wah, Alhamdulillah. Lepas setahun, tiba-tiba buka satu jawatan atas sikit pada pembantu takbir, iaitu pembantu takbir kanan. Saya pun tak faham kenapa kanan kiri ni. Kanan lah, kanan tu lagi tinggi daripada tu. Wahal kanan sebelah kan, tak tahu kenapa atas. Dah keluar jawatan tu, kau tak nak, kau boleh ni, nampak? Dah mula terbayang tu bunga-bunga tadi tu. Dia nampak cantik. Wah, Dan kalau kau ajar ni bagus ni. Bila dia terpedaya, dia tak sabar. Kalau dia sabar, dia cakap apa? Ada rezeki adalah semuanya ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam tu. Dia relax ya dia. Dapat peluang dia sip orang, hantar interview dia pun jawab. Kalau macam mana peluang awak ni rasa? Terpulanglah tuan, kalau ada rezeki saya terima, kalau tak ada saya pun tak kecil hati. Macam tu cakap dia. Kali tak dapat pun ambil channel. Alhamdulillah. Siapa yang dapat? Kawan kau tak dapat? Alhamdulillah rezeki dia. Kan senang hati. Ini tak, dia dah terbayang dah kalau Dan jadi ketua, Dan tak ada duduk kat meja ni dah, dalam bilik Dan duduk. Dia dah terbayang. Kat dalam bilik tu pula Dan dah boleh dah suruh kau baik ni. Wah, macam tu lah. Yang sebenarnya lagi tinggi pangkat, lagi lambat balik tu. Pembantu takbir balik pukul 5, yang ketua pembantu takbir tu balik pukul 6, pegawai balik pukul 8 malam. Ketua pegawai tu pukul 10. Kira bos nombor 1 tidur kat pejabat tu. Macam tu lah kira kan. Jadi dalam keadaan itu kadang-kadang tu kita terlupa. Dek bunga-bunga tadi, bunga-bunga dunia tadi yang bagi kat kita kan. Kita senang benar kadang terpedaya dengan tu. Kalau kita ikut Nabi, macam mana Nabi senang. Nabi dulu dalam berjuang nak bawa agama kita dulu macam mana? Masa mula-mula tu, mula-mula Nabi bawa secara sembunyi-sembunyi. Kan nak dakwahkan pasal Islam ni, nak dakwahkan agama kita. Sonyap, suruk-suruk pada sahabat-sahabat yang terdekat, pada saudara mara ahli keluarga je dulu. Kan? Akhirnya berjaya lah mengislamkan beberapa orang, tak ramai dah. Adalah beberapa korek. Termasuklah Sayyidina Abu Bakar, termasuklah Uthman Affan, Siti Khadijah, Sayyidina Ali bin Abi Talib sebagai kanak-kanak yang paling awal sekali masuk Islam. Kemudian bila dah sampai 3 tahun, Nabi nak berdakwah secara terbuka. Macam mana tu? Nabi, ikhtiar Nabi. Kita ni bukan tiba-tiba yang dapat Islam kat dalam diri kita ni, bukan tiba-tiba. Ikhtiar Nabi makin, usaha Nabi, macam-macam rintangan yang Nabi hadapi. Kan? Bila Nabi secara terbuka Nabi buat, kali pertama Nabi buat makan-makan. Nabi jamu makan. Panggil ramai-ramai orang yang datang. Akhirnya Nabi seru pada Islam. Masa tu bapa saudara yang bernama, bapa saudara yang paling sensasi, nama Abu Lahab. Abu Lahab dongar, langsung bangun tinggalkan majlis tu. Tak mau dia dongar. Kemudian sampai satu tahap lagi, Nabi tak apa, Nabi buat pula satu apa, buat macam satu kegemparan. Nabi panggil macam rapat umum. Nabi naik atas bukit Safa, Nabi panggil semua penduduk Mekah datang. Puak-puak Quraisy ni ada yang datang, ada yang hantar wakil, kemari semua. Lepas tu semua, apa hal wahai Muhammad? Maka Nabi kita pun cakap, percayakah kamu sekiranya aku katakan di sebalik bukit Safa ni ada serombolan tentera berkuda sedang bersiap sedia, sedang datang nak menyerang kita. Percaya atau tidak? Percaya tu. Kemudian Nabi kata, percayakah kamu bahawa ada satu agama yang lebih baik daripada agama kita, yang lebih benar daripada agama yang selama ni yang kamu anuti, iaitu agama Islam, menyembah Allah. Marahlah terutama Abu Lahab. Wahai Muhammad, celakalah kau, kata. Kalau itulah sebab kau panggil kami ni.
Abu Lahab. Maka sebab itulah lepas itu turun surah Al-Lahab tu. Kan? Dibalun ni macam-macam. Masa tu dah mula orang hina Nabi kita. Dibantai macam-macam, cakap dia kata apa benda lah, Nabi ni macam mana, Nabi gila lah, Nabi sihir lah, Nabi itu macam-macam cakap. Tapi Nabi tak putus asa. Nabi tetap berdakwah, Nabi tetap sampaikan. Orang kafir Quraisy ni, puak kafir Quraisy ni, dia tak kisah, dia tak peduli pasal Nabi nak sebarkan Islam. Tetapi yang paling dia tak tahan adalah bila Nabi mengajar semua orang supaya tinggalkan penyembahan berhala tu. Yang tu dia orang rasa marah. Nak sebar Islam, sebarlah. Tapi tang suruh berhenti menyembah berhala tu, mereka rasa tergugat sikit. Maka dia pesanlah ke pak saudara Nabi Abi Talib, kau pesanlah ke anak saudara kau tu, janganlah. Dia pun tak ada. Tapi pak saudara dia kata biarlah dia. Pak saudara biar lagi. Sampai satu tahap makin ramai pula yang ikut ramai pula yang ikut masuk Islam. Dia orang dah rasa lagi marah. Kali ni dia bagi warning kat Abi Talib, kau cakap dengan anak saudara kau kalau tak nak apa-apa terjadi, suruh dia berhenti menyebarkan agama Islam ni. Abi Talib pun pesan, wahai anak saudaraku, dia pesan kat Nabi Muhammad kan. Dia orang ni dah koreh pula dah ancaman ni kat kau ni. Dah mula mengugut-ngugut dah. Kalau boleh janganlah kau tauhidkan, kau jualkan ni tu. Nabi kata tak, walaupun diletakkan matahari di tangan kananku, walau diletakkan bulan di tangan kiriku, aku tetap akan terus berdakwah sehingga kejayaan sampai pada diriku ataupun kebinasaan datang padaku kalau aku gagal. Makna Nabi tak kisah putih kuning dan cari juara. Contoh lelaki kan. Mana buat sungguh-sungguh sungguh-sungguh nak buat juga. Kemudian Abu Talib cakap apa? Wahai anak saudaraku, sesungguhnya kau tidak bersendirian. Makna pak saudara siap support pula. Wah, lagi geram. So macam mana nak buat? Kali ni dia apa? Kali ni puak kafir Quraisy dah geram. Tak apa, kita runding pula. Dia nak berunding pula dengan Nabi. Dah tu tak jalan, nak berunding dengan Nabi pula. Macam ni lah kita berunding. Berunding macam mana Nabi kata? Macam ni lah, kita gile-gile. Tahun ni kami sembah Allah untuk agama Islam, kau sembah pula berhala kami setahun. Lepas setahun kita tukar balik. Nabi cakap tak dapat dah. Boleh lah tu. Dia suruh sembah apa? Dia punya berhala tu Uzza, Lata dengan Manat tu, Tuhan berhala tu. Oh tak dapat dah. Masa itulah turun surah Al-Kafirun. Lakum dinukum waliyadin. Untuk kamu agama kamu, untuk aku agamaku. Tu je. Lepas tu dah mula dah. Kali ni dia dah mula dah. Dah tak boleh tahan. Dia seksa orang-orang. Dia seksa pula orang-orang Islam yang mana menjadi hamba kepada mereka. Puak kafir Quraisy ni ada hamba-hamba dia. Hamba-hamba tu dah ada yang masuk Islam. Dikojon cukup-cukup. Termasuklah Bilal bin Rabah, termasuklah Amr bin Al-As, macam-macam. Ramailah yang kono. Masa itulah poi. Dah mula Nabi nasihatkan, dah tahu benar dia orang kono, Nabi nasihatkan mereka, kau pergilah lagi pergi ke Habsyah. Sebab kat sana ada seorang raja yang adil, nama dia Najasyi. Pergi sana ni. Raja tu dia Kristian. Kan, tapi dia boleh jaga lagi. Dia makna adil kepada rakyat dia. Dia tak menyeksa rakyat, dia akan beri pelindungan. Bila puak kafir Quraisy tahu nak ditahan tak sampai, dah lepas pergi dah. Sudah dengar kat sana dijaga, dibolo. Jadi puak kafir Quraisy masih tak puas hati. Dihantar 2 utusan daripada puak kafir Quraisy untuk berunding dengan Raja Najasyi supaya pulangkan balik. Pulangkan umat-umat yang umat Islam yang penduduk Makkah, pulangkan balik daripada Habsyah tu. Dia bila datang siap bawa harta hadiah-hadiah nak bagi ke Raja Najasyi ni. Raja Najasyi tanya, kenapa tolong pulangkan kepada kami? Sebab mereka ni orang Islam, kami perlu ambil dia orang tu. Kemudian Raja Najasyi kata, sesungguhnya aku tak dapat macam tu, melainkan aku nak dengar penjelasan pada mereka. Maka datanglah seorang wakil orang Islam namanya Ja'far bin Abi Talib. Ja'far bin Abi Talib pun cakaplah macam ni lah. Kami sebenarnya memang betul menganut agama Islam, agama tauhid dia kata. Dan agama ini yang mana telah mengajar kami kebenaran. Kami tak mahu sembah berhala lagi. Yang mana kami di sana kami diseksa, kami dibunuh, kami dibuat macam-macam oleh puak kafir Quraisy. Kemudian Najasyi tanya, boleh tak kau bacakan? Bacalah ayat-ayat apa wahyu-wahyu dah turunkan tu. Bila dibaca, Raja Najasyi dengar, sebiji ayat kau ni, sejibi sebijon.
Ayat saya lah, dia tak cakap macam tu. Sebiji macam apa yang dibaca oleh Nabi Isa, dia kata. Lepas pada tu, maka aku tak boleh terima, mereka akan terus berada di bawah pelindunganku. Kau pailah balik, dihalau dia orang tu balik, dia bagilah harta. Macam tu lah antara orang. Nak tunggu sambungannya maulud sok. Dah sadap benar dengan cerita tu kan. Mengangur-ngangur dengan, tapi bukan tu cerita. Jadi itu dia, maknanya kita yang pertama, tidak ada ganti ya Nabi kita, tak ada ganti. Nabi kita ni memang hebat. Kalau kita sebut kan, sampaikan tokoh-tokoh luar pun sebut Nabi kita hebat. Mahatma Gandhi kata apa? Satu-satunya yang boleh selesaikan kekalutan dan kekacauan di dunia hari ini adalah Muhammad. Kata. Bayangkan, dia tu yang bukan Islam pun meletakkan Nabi kita. Dia kata Nabi Muhammad, dia kata dia nak sangat bertemu dengan Muhammad, manusia yang sangat hebat, dia kata. Dia cakap, tapi tak boleh jumpa lah. Nabi Muhammad itulah jawapan kepada kekalutan dan kekusutan manusia hari ini. Cuma rugi kita kalau kita tak nampak. Nabi ajar kita benda baik, Nabi tak ajar kita benda-benda tak elok. Nabi tak ajar. Kan sekarang ni dah nak sampai dah musim-musim kan, musim-musim dah nak sampai, orang nak bercakap dah ni, nak bergaduh kan. Tu sebabnya kita kena letak basic dalam diri kita ni balik. Masyarakat kita jaga elok-elok. Silaturahim nak kena jaga. Silaturahim nak kena jaga. Raya ni kan, ni raya kan. Berapa ramai orang kita yang betul-betul beraya minta maaf betul-betul dengan orang. Saya tengok tu. Dia fikir melapun kuih raya tu, tak lapun. Membalun lah. Belasah. Makan kuih raya sebalang-sebalang habis. Tapi berapa ramai yang betul-betul minta maaf. Yang ramai, okeylah, cukuplah tu nak pergi rumah lain. Banyak rumah nak pergi lain ni. Assalamualaikum, selamat raya, maaf batin. Macam tu ya sebut Tashenggu. Kalau kita tengok masyarakat Jawa lah, masyarakat Jawa kan, cara siapa Jawa ni ngaku je. Saya pernah tengok masyarakat Jawa ni, kalau dia minta maaf tu, dia salam betul-betul ngadap. Siap bisik dia cakap dengan tuan rumah tu, selamat raya maaf batin, minta maaf sesangatlah kalau saya buat salah dan silap. Saya tahu mungkin ada salah cakap ke, ada apa benda saya minta maaf sangat. Siap pandang. Yang tuan rumah, yalah, samalah saya pun. Macam tu. Barulah sadap hati kita, lapang keluar dari rumah. Macam tu. Kita fikir, okeylah, jalan tu, banyak rumah itu fikir nak menterdarah. Satu rumah, tahu tak? Memang itulah hebat pula orang perempuan pagi raya minta maaf melulung-lulung. Tu melulung-lulung sebab di jamaan dosa setahun tu pagi tu. Wahal orang minta maaf, orang perempuan minta maaf dengan suami tiap-tiap malam. Tiap-tiap malam minta maaf. Pak, minta maaf tau kalau buat salah hari ni. Pak macam tu. Bola garam lelaki tu tengok. Iya, abang pun sama. Macam tu kan. Iyalah. Jadi lepas tu hari-hari barulah mood tu okey. Jadi pagi raya tak patut melulung no. Sebab dah hari-hari minta maaf. Pagi raya, bang selamat raya, maaf zahir batin ya bang kalau salah silap maafkan tau. Iya. Happy pagi raya. Saya minta maaf bang. Banyak betul dosa saya ke abang. Abang ingat abang sakit perut tu saya tamu julap dalam air tu. Nampak lah. Segala kerusakan sebut kan. Contoh lah kan. Tak ada lah. Ini tiap-tiap malam ni tak. Bermaaf-maafan. Silaturahim. Dalam satu hadis Nabi sebut. Ingat hadis ni baik-baik. Nabi sebut tidak ada dosa yang lebih berhak disegerakan seksanya di atas dunia dan disimpan seksanya di akhirat. Makna dosa ni, dosa yang nak disebut oleh Nabi ni, dosa yang disegerakan seksanya di atas dunia dan disimpan seksanya di akhirat. Apa dia? Iaitu dosa menerhaka kepada kedua ibu bapa dan juga dosa memutuskan silaturahim. Clear.
Faham tak? Ya, nak hurai-hurai dah. Faham dah. Jelas akan maksudnya. Nabi kono baling, Nabi kono locut, Nabi kono pukul, kono macam-macam, kono berdarah-darah Nabi ketika berdakwah di Taif dulu. Nabi kono hina, Nabi kono apa pun, sebab orang tu tak sama dengan Nabi. Tapi apa Nabi buat? Nabi maafkan. Malahan Nabi dengan jiran tetangga Nabi, dengan tak kira siapa, Islam tak Islam, Nabi buat baik dengan semua. Nabi buat baik dengan semua, termasuklah jiran baginda yang berbangsa Yahudi pun Nabi kirimkan makanan yang Nabi masak, Nabi hantarkan ke rumah orang Yahudi. Kita lain kala dah mula nak gaduh, berhentilah. Ke masjid sama ya kita. Semayang sama. Kau pilihan raya sok kau marah bona dengan calon tu, kau pangkah muka. Undi rusak hati. Jadi jangan kita nak politik-politik dalam masjid kita, kan? Nabi tak ajar pun. Oh, dia dengan ni, dia ni lain pahaman dengan kita, so boykot dia. Nabi tak ajar. Nabi sayang bini, Nabi sayang isteri-isteri Nabi, maka kita pun sayang isteri kita. Faham? Jelas maksudnya, tak perlu dihuraikan. Sebab ramai lelaki, ramailah isterinya. Faham? Janganlah tu orang nak buruk sangka. Bila saya sebut isteri-isteri, tagak. Isteri-isteri sebut. Itu sebab saya sebut tu. Dan Nabi tu orang perempuan macam mana? Kita tak ada isteri, kita ada suami je. Sayang suami kita sebab Nabi sayang pasangannya. Kedua, Nabi sayang siapa? Nabi sayang ahli keluarga Nabi, maka kita pun sayang ahli keluarga kita. Ketiga, Nabi sayang siapa? Nabi sayang sahabat Nabi, maka kita sayang sahabat-sahabat kita, termasuklah sahabat-sahabat kita dalam masjid, termasuklah jiran tetangga kita, sayang juga, kan? Dan yang keempat, Nabi sayang umat Islam yang berpegang teguh kepada syariat Islam. Selagi mana pegang pada syariat Islam, maka selagi itulah kita kena sayang. Tak ada nak gaduh-gaduh, tak ada nak hurai tu, ya. Jadi makna tu yang pertama, tidak ada gantinya Nabi kita. Nabi kita tidak ada tolak banding, ganti tak ada. Michael Hart pakar sains politik, termasuklah juga Mahatma Gandhi, semua puji Nabi kita. Maka confirm tidak ada tolak bandingnya Nabi kita. Sampai sekarang, mana ada tokoh orang buat peringatan untuk dia setiap tahun? Satu dunia orang sambut. Nabi kita ya. Satu-satunya manusia yang mana birthday dia disambut walaupun dia dah tak ada. Cari orang wangsa melawati yang dah meninggal tapi anak yang masih sambut birthday. Cari. Paling kuat pun doa selamatnya. Paling kuat. Nah, itu pun terupa-terupa. Teragak dia bukan ikut birthday. Ni hari lahir. Hari lahir disambut tiap-tiap tahun. Siap berarak, tutup jalan. Handa tak handa. Satu dunia buat. Asah hebat manusia yang bernama Muhammad, tak ada ganti dah. Ada kita buat perarakan sebab nak mengiringi ketua kampung punya ni, mengingati hari lahir ketua kampung yang dah meninggal 20 tahun dulu. Tak ada dah, memang cucu yo yang keluar gitu. Yang lain semua tak ada. Tak ada. Sebab Nabi kita manusia yang istimewa. Dalam bahasa Jawa dia sebut sebagai the special one, the one and only. Kan? Ya, itu dia. Itu yang pertama. Yang kedua, siapa pula yang dikatakan di manakan ku cari ganti? Tak ada lain, kedua ibu bapa kita. Tu part yang kedua pada malam ini. Mak ayah kita tak ada ganti. Memang itulah dua benda yang kita tak boleh pilih dalam dunia ni. Dua benda yang kita tak boleh pilih dalam dunia ni, bak kata Menteri Besar ni 9. Yang pertama, mak bapak. Mana boleh pilih? Ada orang boleh pilih. Dan nak mak bapak dan cania. Tak ada. Lahir-lahir itulah mak ayah kau. Dan yang kedua, kita tak boleh pilih bos kita. Mana ada orang boleh pilih bos? Bos yang pilih kita.
Okey, tersambung ya. Jadi dia cakap tadi mak bapak tadi, dan kedua bos. Mana boleh kita pilih bos kita? Kita tak suka bos, kita lah berhenti. Apalah bos kena berhenti sebab saya tak suka bos. Tu tak boleh. Yang kena berhenti orang yang banyak cekadak tadi. Dia lah kena berhenti, kan? Jadi bila mak ayah kita tak boleh pilih. Itulah mak ayah kita. Suka atau tidak, itulah mak ayah kita. Macam mana pun lah ragam timur lah, kan? Bahagiakanlah mak ayah kita selagi ada. Kebanyakan orang bila dah tak ada baru sadar. Mudah-mudahan kita taklah jadi macam tu, kan? Taklah jadi macam tu. Ya, Imam Bukhari dan Muslim mengeluarkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, kutanya Rasulullah SAW, apakah amal yang disukai Allah? Baginda menjawab, salat tepat pada waktunya. Kutanya lagi, lalu apa? Baginda menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Aku tanya lagi, lalu apa lagi? Baginda menjawab, jihad. Imam Muslim dan lainnya merawikan, tiada seorang anak dapat membalas jasa orang tuanya melainkan dia membeli seorang hamba dan memerdekakannya. Imam Muslim merawikan, seorang lelaki menghadap Rasulullah SAW sambil berkata, aku berjanji pada engkau untuk berhijrah dan berjihad semata-mata mengharapkan pahala. Rasulullah SAW bertanya, apakah salah satu orang tuamu hidup? Lelaki itu menjawab, ya, malah keduanya masih hidup. Rasulullah SAW bertanya, apakah engkau ingin mendapat pahala dari Allah? Lelaki itu menjawab, ya. Lalu baginda bersabda, pulanglah kepada kedua orang tuamu dan berbuat baiklah kepada mereka. Maknanya tetap baik-baik ke ibu bapa kita, kan? Kejap sampai pada tahap yang mana ada kadang-kadang dia nak baik-baik tapi mak ayah dah tak ada, macam mana, kan? Kemudian Abu Ya'la dan Tabrani merawikan dengan sanadnya, seorang lelaki datang kepada Rasulullah SAW seraya berkata, aku ingin berjihad namun aku tidak mampu. Rasulullah SAW bertanya, apakah salah seorang orang tuamu masih hidup? Dia menjawab, ibuku masih hidup. Lalu Rasulullah SAW bersabda, mohonlah kepada Allah untuk berbakti kepadanya. Jika engkau berbuat demikian, maka sama dengan engkau berhaji, berumrah dan berjihad. Begitu. Itulah dia mak ayah gitu, kan? Kemudian lagi menurut riwayat Tabrani, ya Rasulullah, aku ingin berjihad fi sabilillah. Rasulullah SAW bertanya, apakah ibumu masih hidup? Jawabnya benar. Kemudian Rasulullah SAW berkata, jagalah dia kerana di sana ada syurga. Menurut riwayat Ibnu Majah pula, Rasulullah, apakah hak kedua orang tua pada anaknya? Rasulullah SAW menjawab, mereka adalah syurga dan nerakamu. Tu hak mak ayah kepada anak. Syurga pun dia, neraka pun dia. Tapi jangan kita gunakan pula kota tu untuk menghukum anak. Inilah syurga dan neraka kau, kan? Dia marah anak. Kau pilih madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Tak adalah macam tu dah. Makna suka jagalah mak kau ni lelok. Mak tak ada hal dengan kau ni dolong. Macam tu kan? Cakap lelok dengan anak. Kan anak sekarang tak sama macam Marin tu. Marin marah-marah tak ada dah. Kan sampai sekarang dia tetap taat ke mak ayah. Budak sekarang, jangan main-main. Dia marah anak anak tak puas hati kumpulkan kawan di belasah ayah hari ni. Punya tahu budak sekarang. Tak apa hal salah susu kau tak tahulah. Sulambu, tu sulambu. Tu yang masa saya ceramah kat Jompol tu. Saya ceramah kan, kelebihan penyusuan susu ibu. Orang perempuan nak cantik badan susu ibu, betul. Tapi cara tu nak betul. Macam ni kampung kan tu, sebab orang tua dulu kan, orang dulu dia bangun macam ni, dia pegang ni dalam gelap macam ni, ngantuk pandang dia nak macam tu jadi dia lock up tu, mata pandang lawa lah badan ini bantai melambak macam ni, mana nak lawa, merangkah budak tu mencari bila budak tu dah basah. Ni betul cerita ni, bukan kata nak melalawak dah, betul. Saya jadi teringat tu sebab saya tak boleh lupa. Itulah saya kena kat Jompol. Saya tak ingat ceramah tajuk apa. Marin mana ada PA. Poilah ceramah. Dalam perjalanan tu saya pun tengok apa tajuk saya telefon penganjur. Apa tajuk hari ni kak? Tajuk kelebihan penyusuan susu ibu. Tak ada orang lain kau nak panggil tu. Tak tahu dia nak gak ustaz kata. Yalah belasah lah. Masalah bila saya sampai kat dewan, mula semangat gaklah, sampai sana semua tu tua.
Tak ada botol yang muda, susu dah kering, apa hal datang saya tu. Tapi tak apalah, saya cakap tu yang saya tahu tu. Kan, terpaksa lah kaji, saya telefonkan kawan saya yang mana yang doktor, pakar apa semua tu, telefon lah. Dia cakap macam kebetulan rupa-rupa hari tu hari penyusuan susu ibu sedunia. Hospital Jompol dengan perkumpulan wanita kat sana combine buat program tu. Awak lah tak perasan tajuk apa. Dah nak poi ibu tahu. Tu tahu tu. Kan? Perasan ke anak kita ya. Macam tu. Jangan melambak macam tu. Ni nampak hal lah kan. Kan? Allahu Akbar. Kemudian dan riwayat Ibnu Majah dan Nasa'i serta disahihkan oleh Al-Hakim, ya Rasulullah, aku ingin berperang, maka aku datang meminta petunjukmu. Rasulullah SAW bertanya, apakah kamu masih ada ibu? Lelaki itu menjawab, ya. Lalu Nabi SAW berkata, jagalah mereka, sesungguhnya syurga terletak di bawah tapak kakinya. Mana daripada pagi perang, dia suruh dia balik, jaga mak kau. Dalam riwayat yang sahih dikatakan, apakah engkau masih ada kedua orang tua? Jawabnya ya. Kemudian Rasulullah SAW berkata, jagalah mereka, sesungguhnya syurga terletak di bawah tapak kakinya. Malah At-Tirmizi membenarkannya dari Abu Darda bahawa seorang lelaki datang kepadanya seraya berkata, aku ada isteri sedang ibuku minta aku menceraikannya. Dia berkata, aku dengar Rasulullah SAW bersabda, orang tua itu adalah kunci pintu syurga. Jika mahu aku hilangkan saja atau aku menjaganya. Maknanya dalam hal tu, maknanya macam mana pun semua mak, semua ibu, tak kisahlah kita panggil apa. Macam orang Wangsa Melawati ni ramai panggil mama. Nada tu mami, yang seerti dengan mumia. Banyak. Kita lu senang mak aja. Mak aja. Sekarang ni umi ke okey lagi, umi, ibu boleh lah. Ada tu ma aja kan. Sampai ngabah-abah pun kono. Papa aja. Nyampah tu dan sekali saya tanya, you duduk mana Wangsa Melawati? Oh, papa nak panggil. Bila selidik ke sana orang congkau, tak ada kan. Cerita papa mama kan. Sekatilah yang penting ada ke tak kan. Kemudian Imam yang 4 dari Ibnu Umar berkata, dalam satu riwayat, maafkanlah isteri orang maka isterimu akan maafkanmu, dan berbaktilah kepada orang tuamu maka anakmu akan berbakti kepadamu. Maafkanlah isteri orang maka isterimu akan memaafkanmu. Dia kata, berbaktilah kepada orang tuamu maka anakmu akan berbakti kepadamu. Makna benda tu akan berpusing. Kita apa yang kita lawan mak ayah kita hari ni, besok tengoklah anak kita baik macam mana dengan kita. Makna tu deposit tu. Yang mana balance ni kita akan dapat nanti ke anak kita. Contohlah kira kan baik-baik dengan mak ayah kita. Dewa baru ni kan, mak nak apa? Mak cakap ya mak. Mak cakap ya. Tanya mak. Abah dah tak ada, mak yang ada. Adab lah mak tu. Mak nak apa? Mak cakap ya. Mak nak kereta, mak nak apa? Adik-beradik ni lah, adik-beradik tanya. Mak nak apa? Mak cakap ya. Tak nak ada kan. Orang tua biasa macam tu, tapi kita nak bahagiakan dia. Bagi dia senang hati dah cukup dah. Jangan sakitkan hati dia tu. Kan? Mak rasul-rasul mak nak pergi Makkah. Boleh mak, bila mak nak pergi? Booking lah untuk mak kita. Mantan. Dapat mak kita pergi. Ada orang tua kan, dia pun tak sangka 5-6 kali dah pergi umrah. Sebab dia anak yang hantar. Lepas tu berobot pula, mula anak sulung bawa, lepas tu anak ni alak bawa, lepas tu anak ni alak bawa, semua nak emak pergi, merasa emak hongih-hongih emak pergi jugalah kan, tahu hongih tak teraya lah, pergi lah, berseret jalan dia dah kan, pergi lah kan. Saya tu pergi Makkah tengok sian, tengok ada orang tua-tua tu dah cecenia selipar taklah ada, bukan tak ada sebab apa, terlupa sarung. Sian tengok kan. Macam-macam kalau kita pergi Makkah ni, macam-macam kita jumpa kan. Tu dia. Kan ada tu orang tua tu keliling anak yang seret. Sabar yang anak yang bawa. Ui, saya makin arwah wan saya makin lah. Ya Allah Akbar. Nak kena sabar apa tu dengan dia. Kalau dia turun kereta nak bawa masuk dalam rumah tu. Macam ni lah, nengok tapak kaki tu ngensot tu. Wan, dukung nak tak ada.
Siap nak dukung dia, dah rasa tak sabar nunggu dia melangkah. Dia dukung lah. Jalan dia slow sampai dalam. Memang kena sabar orang tu. Kan? Sebab sampai masuk, kalau kita sabar ni kan, time kita tua, so anak kita sabar, kalau tak sabar, tengok kita ni. Macam tu je. Macam mana kita tinggi suara dengan mak kita, macam tu lah anak kita tinggi suara dengan kita. So. Macam tu lah ni. Ingat-ingat sikit. Kan? Orang sini tak ada dah tompek lain ni. Ini belah-belah Afrika ni cakap ni. Sini okey. Kan? Ibnu Majah dan Ibu Hibban, seorang lelaki akan terhalang rezekinya sebab dosa yang dilakukannya, tidak mampu menolak takdir kecuali dia, dan tidak boleh menambah umur kecuali berbakti kepada orang tua. Tu boleh menambah umur tak? Dia juga nyatakan maknanya Allah Ta'ala boleh ubah takdir kita. Bila buat baik dengan orang tua, Allah Ta'ala boleh ni. Tak kira lah orang tua mana. Nampak orang tua tu nak melintih, kita pun tolong dia melintih. Kan? Alamat sebab apa? Kereta laju dia ngangsot. Macam mana? Kan? Kita pun siap lah. Tolong dia laju sikit, pegang sikit ramai-ramai. Bila pegang tu kukuh sikit dia jalan. Kan? Kemudian Nabi SAW naik mimbar, lalu baginda bersabda, amin, amin, amin. Kemudian baginda bersabda, Jibril telah datang kepadaku, dia bertanya, ya Muhammad, siapa yang menemui bulan Ramadan lalu dia mati tidak diampuni dan dimasukkan ke dalam neraka, kemudian Allah menjauhkannya. Kan? Tu yang Nabi amin tu. Katakanlah amin, maka aku berkata amin. Dia berkata, siapa mendengar nama engkau disebut namun dia tidak membaca selawat untukmu, dia mati dan masuk neraka, lalu Allah menjauhkannya. Yang pertama tadi, kalau dia mati tak diampunkan dosanya, mati dengan tahap tidak diampunkan dosanya, maka Allah akan masukkan dia ke dalam neraka dan Allah Ta'ala menjauhkannya, jauh daripada Allah. Yang kedua, barang siapa yang mendengar nama engkau disebut, nama Nabi disebut, dan dia tidak berselawat untukmu, maka dia mati, masuk dalam neraka dan Allah menjauhkan dia. Sekali lagi, katakanlah amin, maka aku berkata amin. Dia berkata lagi, siapa yang menemui salah satu kedua orang tuanya namun dia tidak berbakti kepadanya, maka dia akan mati masuk neraka dan Allah menjauhkannya. Sekali lagi dia sebut amin, maka aku berkata amin. Malah Ibnu Hibban dalam sahihnya juga merawikan, hanya di situ dia berkata, siapa menemui kedua orang tuanya atau salah satunya dia tidak berbakti kepadanya, dia mati masuk neraka. Yang tu kita ingatkan balik. 3 perkara. Mati dengan tahap tidak diampunkan dosanya oleh Allah, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Yang tu dah cerita masa bulan puasa gitu. Ketika masuk bulan Ramadan, dia mati dengan tahap tidak diampunkan dosanya, maka dia akan dimasukkan dalam neraka dan Allah Ta'ala akan menjauhkannya. Kedua, bila dia sebut nama Nabi dan dia tidak berselawat kepada Nabi, dan dia mati dalam keadaan dia tidak pernah selawat pada Nabi itu tadi, tak ingat kat Nabi, tak amal sunnah Nabi, maka masuk ke dalam neraka dan Allah Ta'ala menjauhkannya. Dan yang ketiga, tatkala menemui orang tuanya, jumpa kedua orang tuanya dan tidak berbakti kepadanya, juga Allah Ta'ala akan masukkan dia ke dalam neraka dan Allah Ta'ala menjauhkannya. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan, ya Rasulullah, siapakah orang yang lebih berhak aku pergauli dengan baik? Baginda bersabda, ibumu. Aku bertanya lagi, kemudian siapa lagi? Ibumu. Aku bertanya lagi, siapa lagi? Baginda menjawab, bapamu. Juga Asy-Syaikhan merawikan dari Asma bin Abu Bakar radhiyallahu anhu, dia berkata, ibuku datang kepadaku, dia seorang musyrik di zaman Rasulullah SAW, maka aku minta fatwa Rasulullah SAW. Aku berkata, ibuku datang kepadaku sedangkan dia benci kepada Islam, perlukah aku menemuinya? Nabi menjawab, ya, temuilah dia. Tu sebab cerita, tak kira siapa mak kita, apa juga mak kita buat, kita kena baik. Tu sebabnya saya bersama dengan Ustaz Syafiq Liao dan juga Taufik Yap tu, yang convert masuk Islam. Dia pun cakap, masa perayaan tahun baru Cina, dia pergi menziarah mak dia jaga ke hati mak supaya nak gambarkan betapa indahnya Islam ni. Mana tak ada hal dah, walaupun perayaan mak dia boleh balik, dan mak pun tahu dia tak boleh makannya, tak boleh makannya, yalah tu. Maknanya Islam tak menjauhkan anak itu daripada dia. Tu dia indah Islam kan. Tu dia, kita jangan disusah-susahkan. Yang dah sonang jangan nak sonang-sonangan lagi. Islam ni agama yang mudah, tak semayang pun tak apa. Tu tampan sekali. Dah sonang nak sonang lagi kan. Tapi Islam tu agama yang indah. Ada seorang artis bertanya pada seorang artis. Dan artis tu tanya pada saya,
Kan saya yang tak artis artis tanya ke artis tu tanya ke saya. Dia tanya saya soalan. Kan gamar hari-hari tanya soalan. Ada orang tu tanya macam-macam lah. Soalan pelik-pelik pun ada. Apa hukum kahwin dengan ustaz dia? Ustaz mana tu? Ustaz lah teh. La ilaha illallah, sabarlah aku. Hukumnya tak ke gaung tak tahulah kan. Saya kata. Dia tanya soalan, Ustaz, kalau betul lah, dia kata pakai tudung tu wajib deh. Artis tu tanya ke artis tadi, artis tu tanya saya, kalau tudung tu wajib, kenapa tak masuk dalam senarai rukun Islam tu? Senang. Tergangkit koning saya contoh soalan tu kan. Masuk jadi rukun Islam tu daripada 5 tambah 1 memakai tudung teh. Setiap hari tu tak. Saya jawab lah, nak undingkan kau ya, cakap tu. Banyak nak jaga, cakap tu kan. Saya pun cakap, rukun Islam memang tak masuk tu. Tetapi pakai tudung hukumnya wajib. Nak menggambarkan apa? Nak menggambarkan, contoh, kita tengok amar ma'ruf nahi munkar. Mencegahkan, mengajak orang kepada kebaikan, mencegah pada kemungkaran. Benda tu wajib. Pun tak sebut dalam rukun Islam, tak sebut. Dan bila kita sebut tentang pakai tudung tak masuk pun tak sebut, tapi wajib. Dan orang yang tak pakai tudung, orang Islam yang tak pakai tudung, tetap orang cakap di Islam. Sebab tu dia tak masuk dalam rukun Islam tadi kan, tak masuk rukun Islam, tapi dia tetap Islam walaupun tak pakai tudung. Cuma yang dia kena baca rukun iman. Percaya kepada Allah, percaya pada Rasul, percaya pada malaikat, percaya pada kitab, pada kiamat, qada dan qadar ni semua kan, kita sebut kan. Jadi tak, yang dia kena tengok balik percaya pada Allah. Makna kalau percaya pada Allah, percaya pada apa yang disampaikan oleh Allah melalui Rasulullah atau melalui kitab, tentu kau akan pakai tudung sebab kau percaya. Macam tu jawab Allah suruh kau buat tak? Buat. Nabi suruh? Buat. Apa yang Quran suruh? Buat. Maka pakailah tudung. Apalah kau baca rukun Islam lah. Contohlah kira kan. Jadi okey. Ada satu tu dia tanya soalan, kalaulah dia dah bayar zakat pada hari puasa yang ke-6 dia meninggal, adakah kena pulang duit zakat tu? La ilaha illallah, cakap tu. Mujurlah kau tak tanya soalan ni kat luar kan. Tak adalah, memang wajib. Kalau patut dia tanya macam ni. Dia sampai hidup 6 hari pada bulan puasa. Hari ke-6 dia meninggal. Adakah kena bayar zakat? Bayar, tapi bukan dia bayar dah. Kalau bayar dia dengan amil-amil jadi mayat. Jadi mana kau tolong bayarkan untuk dia. Sebab dia tetap wajib, sebab dia sampai hidup lagi pada bulan puasa tu. Faham? Faham ke tidak ni? Faham. Dah mula dia confuse. Tu tanda-tanda nak habis tu. Kan? Nak habis ceramah kan. Saya paling senang sekali tu dia kan. Paling senang tu. Ingat kita sayang ke mak ayah kita. Ibn Hibban merawikan keredaan Allah itu bergantung kepada keredaan kedua orang tua, dan kemurkaan Allah juga bergantung pada kemarahan kedua orang tua. Dan dalam riwayat At-Tabrani, taat kepada Allah juga bermakna taat terhadap kedua orang tua serta menderhakainya juga bermakna menderhakai terhadap orang tua. Dalam riwayat Al-Bazzar, redha Tuhan itu terhadap dan redha orang tua serta kemurkaannya terdapat dalam kemarahan kedua orang tua. Riwayat Tirmizi pula, seorang lelaki datang kepada Rasulullah SAW serta berkata, aku telah melakukan dosa besar, bolehkah aku bertaubat? Nabi SAW bertanya, apakah engkau ada ibu? Dia menjawab tidak. Dan Nabi SAW bertanya lagi, adakah engkau ada makcik? Ada. Kemudian Nabi SAW bersabda, berbaktilah kepadanya. Jadi ada soalan yang tadi yang kita bincang mula-mula tadi, kalau mak ayah dah tak ada macam mana? Dan riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah, Rasulullah, bolehkah aku berbakti kepada kedua orang tuaku dengan sesuatu setelah mereka meninggal? Maka Nabi SAW menjawab, boleh dengan mendoakan mereka dan memohon diampunkan mereka, menepati janjinya. Cuba ingat balik, mak dulu pernah buat janji apa, abah pernah janji apa, nak sedekah kau yang belum buat lagi kan, apa dia. Kemudian menghubungi sanak kerabat yang hanya boleh dihubungi dengan mereka serta memuliakan teman mereka. Maknanya siapa dia sahabat-sahabat dia, siapa sanak saudara mereka yang rapat dengan dia tu, makin siapa saudara yang masih lagi dengan dia, yang kenal, saudara yang tahulah, puai baik-baik dengan dia, hantar pergi jumpa sedekah. Kawan-kawan tu jumpa. Macam saya selalu kan, kawan arwah abah sakit surau tu,
Kalau hari Khamis malam Jumaat, kalau tanggal lepas Yasin tu, cik, jom pergi layan tom yum. Layan sup ekor, bawa dia. Ajak makan. Niatkan untuk arwah waktu belanja makan tu. Tak apa cik, ni saya niat untuk arwah ni. Ya kau, selalu-selalu lah niat untuk arwah. Tak kira lah kan. Tapi tak adalah pahala kita. Pahala kita membelanja keluar duit tu ada. Tu Allah Ta'ala juga lah yang maha mengetahui. Tapi kita niatkan untuk arwah. Tu satu cara. Marin mungkin kita tak tahu, kita jahil marin, kita tak tahu. Sebab apa kita kena buat ni? Sebab apa? Tidak ada ganti satu lagi yang paling penting, masa. Masa kita ni kita tak tahu bila. Kita ni yang masih duduk hari ni dengan ceramah ni kan, alhamdulillah hidup lagi kita tu. Kan? Malam tadi berapa ramai orang tidur tak sampai minta hidup lagi pagi ni. Tak sampai pun minta, tapi masih hidup, nak tunjuk sayang Allah Ta'ala kat kita. Tu sebab sekarang ni masa tu. Tadi kita dah tak boleh ganti, Rasulullah tak boleh ganti, mak ayah tak boleh ganti, dan satu lagi tak boleh ganti, masa tak boleh ganti. Kan? Kita nak qada solat contoh kan, kau hidup lagi sampai qada, kau mati tak sampai lagi dah orang semayangan kita. Jadi itu sebabnya mana yang ada jaga. Masa yang dah berlalu, dah lepas, tak boleh ganti lagi dah. Akan datang belum tahu. Tapi sekarang jaga perangai elok-elok. Buat perangai elok-elok. I am for A, ingat mati for Allah. Selalu saya cakap kan, ingat mati, ingat mati, ingat mati. Budak-budak dah naik basikal ya, lunggah ke kereta tu, mati. Tak ada siapa sangka tu. Boleh-boleh tahu umur, tak ada siapa sangka dia mati. Itu saya ceramah ke ada satu masjid apa, Usamah bin Zaid apa, masjid apa kan, Bukit kan. Lepas ceramah ada sepasang suami isteri tu jumpa saya, Ustaz ceramah ke sini ya? Dah sudah dah tadi lah, dah sudah kok. Dia ingat ceramah lepas isyak, lepas maghrib kak, ya kok. Dia suami isteri, saya ni datang menyampaikan hajat, anak saya nak sangat jumpa dengan Ustaz. Ya kok, mana dia dah meninggal teh, anak yang umur 10 tahun meninggal dalam tidur. Ya kau dalam tidur. Sakit apa? Tak ada sakit dah. Tapi Ustaz tiap-tiap malam 2 bulan sebelum tidur tak ganti-ganti tengok video Ustaz. Korang jangan takutlah tengok video aku lepas ni. Ini budak tu setiap malam, makna setiap malam dia hadir, makna hadirkan diri dia untuk menonton. Menonton, menyaksikan majlis ilmu. Bukan saya lah, mungkin ada lah ustaz-ustaz lain sekali. Jadi dia mati dengan keadaan dia menyaksikan majlis ilmu tu. Kan? Termasuklah menerusi audio kuliah. Kan? Orang tengok. Salah. Sekarang dah tak ada alasan tak hadir majlis ilmu. Lepas semayang dia pun buka Facebook, letak majlisnya semua, panggil nak beranak semua. Dengar ni ustaznya ceramah live. Tu yang dan tak berani bona nyebut negara lain sekarang ni. Saya ceramah ke Ilu Bondo mungkin pasal kejiranan. Saya tak cakap orang sini tu, saya cakap orang Singapura cakap macam tu. Langsung ada komen tu, apa salah kami yang kena ni dia tu. Oh tak boleh dah. Tu saya sebut je jauh sikit. Itulah dia keadaan. Kan? Jadi masa yang ada manfaatlah, jangan kita buang masa kita. Kan beribadah banyak. Orang ingat mati, dia akan bertaubat, dia akan rajin beramal ibadah, dan dia akan mensyukuri nikmat walaupun sekecil-kecil nikmat. Kan? Pada malam ni kita tengok masanya berapa ramai orang, dia dah target dah. Dia dah target malam 21 hari bulan dia mesti datang. Dah lama dia nak tengok Samsul debat live. Sampai masa tadi sebelum maghrib Gaut datang. Bongkak kaki dia tak boleh pergi. Sakit mengoning-oning, berdonyut-donyut, tak dapat pergi dah. Tak dapat pergi. Dengan izin Allah semua izin Allah. Jadi itu sebab kena ingat, kita ni Allah Ta'ala kalau dah tulis itulah dia. Cukurlah apa yang ada. Kan? Kita tak boleh nak cakap apa dah. Ada orang tu kan, kita tengok macam tu, yang kes yang budak UPNM tu. Mak yang hantar dia pergi UPNM tu elok, balik jadi jenazah dah. Kena dera dengan sahabat-sahabat yang mak sedih tengok keadaan anak itu. Tapi satu perkara kena ingat, mak ekonom memang betul, tak ada siapa boleh faham perasaan mak luluh itu. Tetapi itulah dia. Itulah dalam keadaan itulah kita kena tengok betapa Allah sayangkan dia lebih. Walau macam mana pun keadaan dia dah selesai seksa dia. Itulah. Kan?
Tu sebab kadang macam-macam kita rasa macam tu sebab langkah kaki kita tu nak jaga. Ingat tak kuliah saya yang lepas kat sini saya cakap langkah kaki kita jaga, melangkah tompek-tompek yang baik. Kita minta, imam minta Allah makhtim alaina bi husnil khatimah wa la taqtim alaina bi su'il khatimah. Minta penyudah yang baik. Mudah-mudahan tengah duduk kat masjid meninggal. Alhamdulillah, macam bila dia meninggal kak? Masa kat masjid, tengah zikir, tengah-tengah ceramah meninggal. Ya Allah, bertuah hai kau senah. Oi, bukan nama sebenar. Meninggal tengah semayang bertuah lah. Itulah tu. Dan tak ada mungut apa dah. Bertuah bona laki dia meninggal time tu. Kita kadang kita benda lain boleh jaga tu. Semayang boleh jaga, mengaji boleh jaga, itu boleh jaga. Sedekah insya-Allah. Kalau bab ziarah boleh tahan. Apa-apa majlis panggil poi. Tapi satu bondo yang paling payah nak jaga. Ni, mulut ni. Itu paling payah. Mulut tu doreh batu. Kan? Saya dah cek dah. Semua tompek macam tu kecuali wangsa melawati. Jaga. Jaga betul-betul. Kan? Ni dia menyampah betul lah dengan dia ni. Apalah. Nampak orang kena tangkap. Inilah dia. Buta mata, buta hati. Ramai nuduh-nuduh. Kawan tu baru dituduh, belum didapati bersalah lagi. Jangan kita doreh nak mulut kita. Entah-entah dia kena fitnah, entah-entah dia kena apa, tak kena kat saudara kita tak tahu. Kan? Nampak kawan tu kahwin, nompek bini kan? Janganlah marah. Gatal. Nak mampu kita la ilaha illallah. Orang perempuan tu, orang lelaki kalau tengok respect bro, atau orang lelaki kan. Macam tu lelaki kan. Hari tu saya jumpa Ashraf Muslim. Saya tanya lah, bagilah tips. Saya tanya dia kan, share lah sikit abang, share lah. Share apa? Kan dia macam tu kan, share apa? Share lah tu. Oh yang itu, faham lah. Saya tak payah cerita tu. Dia tips dia senang je start 10 je nak kena ingat. 10 je. Apa benda Beriak lah nak ingat lah. Nombor 1 bijak. Okey. Nombor 2 sampai nombor 10 semua sabar teh. Jadi nombor 1 tu bijak, nombor 2 sampai nombor 10 semua sabar. Tu dia. Memang kena sabar. Jangankan ompek bini, jangankan dua. Seorang pun nombor 2 sampai nombor 10 tu sabar. Orang perempuan sabar dengan lelaki. Sabar je. Walau apa pun dia buat, sabar. Faham? Faham tak? Ngeleng ni cici-cici ni. So sabar. Walau apa pun yang suami kita lakukan, sabar. Syurga menanti kita. Faham? Faham yang anteh faham? Alhamdulillah. Tak apa buat tak tahu. Masa suami kita balik lambek, sabar. Suami kita balik minum dengan kawan, satu kaping ruti pun tak dibungkus untuk kita, sabar. Dia makan nasi lauk habis licin di kojon, tak ada tinggal botol untuk bini dengan anak-anak, sabar. Dia balik bawa kawan baru, sabar. Kawan baik kayak pejabat. Aduh, hai cecenya ngeleng ah. Contoh gurau ya. Jadi makna kata sabar. Jadi macam itulah dia keadaan. Masa yang kita ada manfaatkan sebaik-baik dia. Syukurlah dengan nikmat yang Allah Taala kurniakan kepada kita. Kan syukurlah. Tak ada ganti dah. Isteri itu tadi pun tak ada ganti dah. Biar bini kita tak lawa. Bini kita tak lawa, tak serupa dengan Nilofa. Muka sana ya kan. Aduh, dan tengok muka kau ni. Halah, ada kan dia cakap macam tu kan. Tapi rupa dalam muka dia contoh, badan dia sasa contoh. Contoh kambang macam tu. Kesannya dia masak sedap. Bila dia masak tu makan dengan kita berlawan-lawan tu. Tengok siapa habis dulu. Dua-dua tersandar. Macam tu kan. Rupa dia lebih dia, nampak tak? Kan? Apa dah hal muka bini kita tak lawa, muka suami kita tidak setampan Aaron Aziz ataupun penjamah, kan? Duk tak dengar kan ujung tu kan?
Kan? Walaupun tak setampan Eran Aziz, tak secantik Nilofa, syukur sebab tutup lampu sama. Iya. Saya walaupun tak pernah Fazura tu baring sebelah saya tahu bila tutup lampu tetap gelap tak nampak. Iya. Tak pernah lidah saya tengok perempuan tu lawa mana sekalipun dengan cerita daripada orang ni, tutup lampu menyala muka, tak ada. Tetap gelap, kan? Kita pun syukurlah bini Dan tu lah bini Dan. Malam ni kita cuba fikir macam tu. Ni lah bini Dan pun nak bean. Tutup lampu zap. Tak nampak dah. Tapi yang paling best, raba-raba terasa. Okey. Tak ada hal. Cukuplah. Nak apa lagi? Tak ada ganti. Betul tak orang perempuan? Betul tak? Baru dia betul. Tadi ngeleng dia kan. Tapi macam tu juga orang lelaki. Tak ada ganti lelaki kita. Bila dia dah pergi, tak ada ganti. Kalau ganti pun tak sama. Tak sama. Itulah yang terbaik. Kekasih awal dan akhir Jamal Abdillah. Kan? Itulah dia. Jadi rasa cukuplah setakat tu. Dah pukul 9.15. Kalau nak tanya soalan, jangan lupa Syamsul Amri Ismail SY, Syamsul Amri Ismail Official Facebook, ya. Bolehlah tanya tu. InsyaAllah saya cubalah jawab. InsyaAllah tak lebih setahun. Saya cubalah jawab. Jadi itu saja daripada saya. Minta maaf banyak. Mudah-mudahan kita jumpa lagi di lain masa. Sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah SWT. Yang kurang itu berpunca dari kelemahan saya sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.